Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid semua? Ustazah doakan kamu sentiasa di dalam keadaan sihat hendaknya. Baik, pada petang ini kita berjumpa lagi dalam pelajaran tauhid dalam tajuk beriman kepada hari kiamat. Sebelum kita meneruskan kelas kita pada petang ini, jom sama-sama kita membaca doa memulakan pembelajaran. Semoga kelas kita pada petang ini mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jom kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okey ya. Baik ya, sebelum kita meneruskan tajuk kita pada petang ini, iaitu tajuk beriman kepada hari kiamat, ya, kita tengok dulu dalil yang berkaitan dengan perkara hari kiamat, iaitu daripada surah Hud, ya, daripada surah Hud ayat 105 hingga 108. Ya, kita tengok kat sini. Okey, kita baca maksud dia sama-sama. Okey, maksudnya apa? Iaitu pada masa datangnya hari kiamat itu, tiadalah seorang pun berkata-kata untuk membela dirinya atau memohon pertolongan, melainkan dengan izin Allah. Maka di antara mereka ada yang celaka dan ada pula yang berbahagia. Ya, ini ayat 105. Ya, dia menerangkan pada hari kiamat nanti tak ada seorang pun ya yang nak berkata-kata untuk membela dirinya ataupun nak minta pertolongan daripada Allah, melainkan dengan izin Allah sahaja, ya. Okey, kita tengok pada pengertian ayat yang seterusnya. Adapun orang-orang yang celaka disebabkan keingkaran dan maksiatnya, maka di dalam nerakalah tempatnya. Ya, orang-orang yang melakukan kejahatan dan kemungkaran, tempatnya adalah neraka. Bagi mereka di situ hanyalah suara memekik-mekik dan mendayu-dayu seperti suara kaldai. Ya, tu di dalam neraka, keadaan di dalam neraka. Okey, mereka kekal di dalamnya selagi ada langit dan bumi, kecuali apa yang dikehendaki oleh Tuhanmu. Ya, tu. Maknanya dia akan kekal di dalam neraka selama-lamanya sehinggalah Allah mengkehendaki yang dosa-dosanya telah diampunkan semua. Okey, sesungguhnya Tuhanmu amat berkuasa melakukan apa yang dikehendakinya. Ya, Allah itu Maha berkuasa. Adapun orang-orang yang berbahagia disebabkan imannya dan taatnya. Maka di dalam syurgalah tempatnya. Mereka kekal di dalamnya selagi ada langit dan bumi, kecuali apa yang dikehendaki oleh Tuhanmu sebagai pemberian nikmat yang tidak putus-putus. Ya, ini kisah yang berlaku kepada semua makhluk di muka bumi ini selepas berlakunya hari kiamat. Ya, diterangkan di dalam surah Hud ayat 105 hingga 108. Ya. Okey, kita tengok yang seterusnya. Baik ya, tadi Ustazah dah terangkan mengenai dalil daripada surah Hud
bagaimana keadaan manusia ketika berlakunya hari kiamat, ya. Ada yang berbahagia dan ada juga yang sengsara. Okey, kita tengok dekat sini ada berapa golongan manusia ketika berlakunya hari kiamat, ya. Ada 2 golongan. Golongan yang pertama ni apa dia? Iaitu golongan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ya. Inilah golongan yang berbahagia ni. Golongan orang yang beriman dan beramal soleh. Ya, macam mana keadaan mereka? Ya, keadaan mereka iaitu mereka dalam keadaan yang baik, tenang, gembira dan selamat serta tidak berasa bimbang menghadapi hari kiamat. Ya, tak ada rasa takut pun. Ya, dia rasa tenang, gembira, ya, dia tak ada risau pun macam mana keadaan dia pada hari kiamat. Ya, dia rasa berbahagia sebab amalan yang dilakukan semasa hidup banyak membantu dia ketika berlaku hari kiamat, ya. Okey, ini golongan yang pertama. Okey, kita tengok golongan yang kedua, macam mana keadaan mereka, ya, golongan yang kedua ni, ya. Okey, keadaan mereka iaitu orang kafir dan orang munafik. Ya, ni orang kafir dan orang munafik ni adalah golongan yang kedua, ya. Mereka macam mana keadaan dia? Iaitu sentiasa dalam keadaan resah gelisah dan menghadapi pelbagai penderitaan serta kesengsaraan. Ya, maknanya golongan yang kedua ini, ya, golongan orang kafir dan munafik ini, ya, mereka sentiasa dalam keadaan resah gelisah, ya, ketakutan, ya, rasa tak tenang, ya. Tu keadaan orang-orang kafir sebab mereka banyak melakukan kejahatan semasa di dunia. Keadaan dia macam nilah, ya. Sentiasa dalam keadaan ketakutan, tak tenteram, ya. Tengok dalam kartun ni, macam mana kartun ni. Takut, ya. Takut bila berlakunya huru-hara dunia, ya. Berlakunya hari kiamat di dunia, ya. Macam ni keadaannya dalam keadaan ketakutan. Ya, ada yang bercerita sehinggakan pada hari kiamat tersebut sehinggakan ibu yang sedang mengandung pun dia tak rasa sakit, ya. Dia tak rasa sakit sehingga anaknya terkeluar daripada rahimnya, dia tak terasa. Sebab apa? Sebab terlalu takut dengan keadaan hari kiamat, ya. Okey. Baik, kita terus kepada tajuk kecil, beriman kepada hari kiamat iaitu nama-nama lain hari kiamat. Okay, ya, biasa dalam Al-Quran kita sebut Yaumul Qiyamah, ya, Yaumul Qiyamah iaitu hari kiamat, ya. Okay, ada nama lain dia selain daripada Yaumul Qiyamah. Okay, yang pertama iaitu Yaumul Akhirah, ya, Yaumul Akhirah. Apa maksud dia? Iaitu hari akhir dunia. Ya, Yaumul Akhirah maksudnya hari akhir dunia. Apa yang dimaksudkan dengan hari akhir dunia? Okay, kita tengok kat sini. Iaitu berlakunya kehancuran segala isi alam. Ya, isi alam tu siapa? Kita lah. Ya, makhluk, semua makhluk yang ada dekat muka bumi ini, manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, ya, bangunan, semua yang ada dalam muka bumi ini akan hancur, ya, akan hancur. Semua yang hidup akan mati, ya. Maknanya tak ada seorang pun yang akan hidup ketika berlakunya hari kiamat, ya. Itu yang dimaksudkan dengan hari akhir dunia, ya. Hari yang kehancuran seluruh alam, tak ada satu pun yang
hidup di muka bumi ini. Tak ada terkecuali. Semua akan hancur dan juga mati. Ya. Okey, itu yang pertama. Ya. Okey, nama lain selain daripada Yaumul Akhirah iaitu apa dia? Yaumul Ba'si. Ya. Yaumul Ba'si. Apa artinya? Hari kebangkitan. Ya. Yaumul Ba'si, hari kebangkitan. Ya. Okey. Apa huraiannya mengenai dengan hari kebangkitan? Iaitu Allah akan menghidupkan semula mereka yang telah mati. Ya, maksudnya ketika berlaku hari kiamat nanti, ya, bila tiupan sangkakala yang kedua dibunyikan oleh malaikat Israfil, ya, maka semua makhluk, semua manusia akan dihidupkan semula. Ya, tiupan sangkakala ditiup 2 kali. Yang pertama ditiup akan berlakunya hari kiamat, hari kehancuran alam, semua akan mati. Dan tiupan yang kedua, ya, Allah akan hidupkan semula manusia yang telah mati. Ya, itu yang dimaksudkan dengan Yaumul Ba'si. Ya. Okey, kita tengok pula yang ketiga, apa dia? Yaumul Hasyri. Ya, Yaumul Hasyri. Ya, apa yang dimaksudkan dengan Yaumul Hasyri? Iaitu hari perhimpunan. Ya, Yaumul Hasyri artinya hari perhimpunan. Okey, apa yang dijelaskan mengenai dengan hari perhimpunan? Ya, iaitu hari yang akan menghimpunkan semua manusia di mana? Iaitu di padang mahsyar. Ya, itu yang dimaksudkan dengan Yaumul Hasyri, hari perhimpunan. Ya, iaitu hari semua manusia selepas dihidupkan semula tadi, semua manusia akan dihimpunkan di padang mahsyar. Ya, padang mahsyar ni besar. Ya, besar sangat, dihimpunkan seluruh manusia daripada Nabi Adam sehinggalah hari kiamat. Ya. Okey. Jelas ya? Baik ya, kita teruskan nama-nama lain hari kiamat. Ya, selain daripada Yaumul Kiamah tadi, Ustazah ada terangkan 3 tadi kan. Okey, tengok yang seterusnya. Okey, yang ini Ustazah tadi dah buat dah. Ustazah tak perasan terbuat 2 kali pula ya. Okey, kita tengok yang ini. Apa dia? Iaitu Yaumul Hisab. Ya, Yaumul Hisab. Apa yang dimaksudkan dengan Yaumul Hisab? Iaitu hari perhitungan. Ya, hari perhitungan. Okey, apa yang dijelaskan mengenai dengan hari perhitungan? Ya, iaitu setiap amalan dan perbuatan manusia akan dihitung. Ya, sebelum ditempatkan sama ada di dalam syurga ataupun neraka. Ya, apabila berlakunya hari kiamat nanti, ya, semua amalan kita dan juga perbuatan kita semasa kita hidup di dunia, ya, amalan dan perbuatan kita semasa kita hidup di dunia akan dihitung selepas kita mati nanti, selepas berlakunya hari kiamat. Ya, untuk menentukan, ya, tempat kita sama ada di syurga ataupun di neraka. Ya, kalau banyak amal kebaikan kita, kita dapat masuk dalam syurga insya-Allah. Tapi kalau banyak amalan kejahatan kita, kita akan ditempatkan di dalam neraka. Nauzubillah min zalik. Ya, tu minta dijauhkan. Jadi itu yang dimaksudkan dengan Yaumul Hisab. Ya, iaitu hari perhitungan, hitungan amalan manusia. Ya, okey. Kita tengok seterusnya iaitu apa dia? Yaumuddin. Ya, Yaumuddin.
Okey, apa yang dimaksudkan dengan Yaumuddin? Iaitu hari pembalasan. Ya, Yaumuddin, hari pembalasan. Okay, kita tengok penerangan dia. Apa dia? Hari pembalasan, iaitu hari yang akan diberikan balasan segala amalan seseorang. Ya, hari kiamat itu adalah hari balasan segala amalan yang kita buatkan, yang kita lakukan semasa kita hidup di dunia. Ya, balasan Allah ke atas segala amalan dan perbuatan kita semasa kita hidup di dunia. Ya, itu yang dimaksudkan dengan Yaumuddin. Ya, dengan Yaumuddin, hari pembalasan. Ya, bila kita meninggal dunia, kita dimasukkan ke dalam kubur, alam barzah. Ya, dekat situ nanti dah bermula dah amalan kita akan dihitung dan dibalas segala perbuatan kita di dunia. Dekat situ nanti kita dah mula merasainya. Ya, okey. Jadi itu di antara nama-nama lain selain daripada hari kiamat. Ya, ada 5. Ya, ada 5 nama-nama lain selain daripada hari kiamat. Ya, okey. Jelas ya? Baik ya, kita teruskan kepada tajuk kecil dalam beriman kepada hari kiamat, iaitu tanda-tanda kiamat yang besar. Ya, 11 tanda kiamat yang besar. Ini di antaranya, ya, di antaranya yang kita belajar hari ini yang ada dalam kitab, iaitu ada berapa? Ada 11 tanda kiamat. Ya, tanda kiamat yang besar. Okey, kita tengok yang pertama. Apa tanda dia? Yang pertama iaitu munculnya Ad-Dajjal. Ya, munculnya Ad-Dajjal. Ad-Dajjal ini adalah makhluk Allah yang Allah turunkan ke dunia ini, ya, yang tujuannya adalah untuk merosakkan akidah manusia. Ya, tu Dajjal. Ya. Okey, yang kedua apa dia? Turunnya Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa ni, ya, ada diceritakan di dalam Al-Quran, ya, yang Nabi Isa ni dia belum mati, ya. Dia diangkat oleh Allah ketika dia dibakar, ya, oleh kaumnya, ya. Ditukarkan dengan seorang lelaki yang menyerupai mukanya, ya, sebiji macam Nabi Isa, ya. Pada kejadian tersebut, Nabi Isa telah diangkat ke langit dan bila hari kiamat semakin hampir dengan kita, Nabi Isa akan turun ke muka bumi ini, akan membantu, ya, akan membantu kita daripada disesatkan oleh Dajjal, ya. Itu Nabi Isa. Okey, yang ketiga apa dia? Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, ya. Okey. Yang keempat, matahari terbit dari barat. Ya, biasa matahari terbit dari sebelah timur, ya. Yang ini terbit di sebelah barat. Jadi bila berlaku kejadian yang seperti ini, maka itu adalah tanda hampir sangat dah dengan hari kiamat, ya. Okey, yang kelima apa? Keluar Ad-Dabbah, iaitu binatang melata. Ya, Ad-Dabbah ni iaitu satu makhluk Allah, ya, juga yang binatang, merupakan satu binatang yang melata. Ya. Okey, yang keenam, keluarnya Ad-Duhan, iaitu asap daripada bumi. Keluarnya asap daripada muka bumi. Ya. Ini pun ada tempat-tempat yang dah berlaku, ya. Okey, jadi kita kena sentiasa beringat, ya.
Macam mana cara kita nak beringat? Sentiasa mendekatkan diri kita dengan Allah, ya. Membaca Al-Quran, berzikir, jaga solat, ya, itu di antaranya. Okey, yang ketujuh, dihilangkan Al-Quran, teksnya serta ingatannya dari dada manusia. Ya. Pernah berlaku kejadian ni, ya, helaian dalam Al-Quran, ya. Al-Quran ya bukannya yang ada terjemahan tu, bukan. Ini Al-Quran. Al-Quran dengan yang kitab yang ada terjemahan tu berbeza. Ya, ini dihilangkan Al-Quran di dalam teks. Pernah berlaku dulu, satu muka surat tu dia punya Al-Quran, ayat-ayat Al-Qurannya tu tak ada, hilang. Pernah berlaku, ya. Dan akan juga berlaku, akan dihapuskan ingatan-ingatan hafazan ayat-ayat Al-Quran ini daripada dada-dada manusia. Ya, jika berlaku perkara yang macam ni, maknanya itu adalah kita semakin hampir dengan hari kiamat. Ya. Okey, yang ke-8 apa dia? Bertiup angin lembut yang mematikan orang-orang yang beriman. Ni dah banyak sangat kejadian ni kan. Orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, ramai yang dah meninggal dunia. Ya. Okey. Nanti yang tinggal apa? Yang kafir, yang imannya tak banyak, ya, yang tinggal. Tu. Okey, yang seterusnya yang ke-9, kehancuran Kaabah, ya. Anda suka tak suka, inilah yang akan kita lalui, ya. Okey, yang ke-10, berlakunya 3 kali gerhana serentak, ya. Maksudnya di sebelah timur, di sebelah barat dan di semenanjung Arab. Ya, berlakunya 3 kali gerhana serentak. Ya. Okey, yang ke-11, keluar api yang menghalau manusia menuju ke tempat perhimpunan di Syam. Ni di antaranya, ya. Okey, di antara tanda-tanda kiamat yang besar, ya. Sebenarnya ada banyak lagi, ya, tapi ini di antaranya, ya. Okey, jadi Ustazah harap kamu faham dan jelas dengan penerangan yang Ustazah berikan, ya, mengenai tajuk beriman kepada hari kiamat, ya. Okey, baik. Sekian, terima kasih. Okey, dah habis dah, ya. Itu beriman kepada hari kiamat adalah tajuk akhir untuk pelajaran tahun 4, ya. Jadi Ustazah harap kamu faham dengan penjelasan Ustazah pada petang ini, ya. Mudah-mudahan ianya bermanfaat kepada kamu. Jadi sebelum Ustazah menutup kelas kita pada petang ini, Ustazah nak ingatkan, ya, Ustazah ada berikan link untuk kamu jawab soalan dan kamu kena gunakan link tersebut untuk kamu menjawab soalan dan Ustazah akan ambil kehadiran kamu pada petang ini dengan penglibatan kamu, ya, dengan penglibatan kamu dengan menjawab soalan yang Ustazah sediakan. Jadi untuk akhirnya untuk berjaya kamu kena berusaha dan terus berusaha. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.